Assalamualaikum, nama saya Nabila binti Syukmi dan nama matrik saya 2021866964. Assalamualaikum, nama saya Nur Raudah binti Muhammad Faiz. Nombor matrik saya 2021491438. Kami dari kelas D1 CAAD 118-3C. Okey, so pertama sekali tajuk kajian kami buat kali ni yang akan kami bentangkan ialah Arca Seramik karya Encik Syamsu Muhammad. Jadi kami telah pun mendapatkan beberapa maklumat dan info melalui Encik Syamsu ni tentang kajian kami. Kami telah pun menemu buah Encik Syamsu melalui Google Meet. Setelah menemu buah Encik Syamsu, kami mendapat banyak info dan ilmu-ilmu yang baharu tentang ceramic sculpture. Jadi terdapat beberapa info yang kami dapat senaraikan tentang kajian kami dalam video ni. Yang pertama sekali adalah kami dapat mengetahui bahawa karya-karya Encik Syamsu ni dia lebih kepada cerita tentang alam dan sumber alam. Lepas tu kami dapat tahu juga motif-motif yang terdapat pada karya Encik Syamsu ni berkait tentang alam juga. Encik Syamsu juga telah menggunakan peribahasa Melayu sebagai idea penghasilan karya dia. Contohnya, melentur buluh biarlah dari rebungnya, enau di dalam belukar. Kedua-dua peribahasa ini telah digunakan sebagai idea untuk menghasilkan arca beliau. Walau bagaimanapun, arca-arca Encik Syamsu Muhammad ada juga yang tidak berkaitan dengan elemen-elemen alam dan peribahasa Melayu. Contohnya, hasil karyanya yang bertajuk Nur, My City dan Pakai Buang. Ketika ditanya tentang keistimewaan arca seramik Encik Syamsu, ada mengatakan bahawa tidak ada begitu banyak artis di Malaysia yang menggunakan medium seramik. Mereka lebih kepada menggunakan kayu atau besi sebagai medium untuk membuat arca. Namun begitu, medium seperti kayu dan besi masih menjadi medium bantuan dalam pembuatan arca seramik Encik Syamsu. Keistimewaan arca seramik juga adalah jika dibuat untuk craft, arca itu boleh digunakan dan mudah dibeli. Contohnya seperti pinggan, mangkuk. Setelah itu, kami juga dapat mengetahui bahawa medium tanah liat telah digunakan dan setelah itu, penghasilan daripada tanah liat itulah yang menjadikan arca tersebut sebagai porselin atau seramik. Kemudian, Encik Syamsu juga memberitahu kami bahawa setiap penghasilan arca seramik yang menggunakan tanah liat ini mengambil masa yang berbeza-beza. Ada yang mengambil masa 2 ke 3 hari dan ada juga arca yang mengambil masa 2 ke 3 bulan. Ini bergantung kepada saiz arca tersebut. Kami juga ada bertanyakan Encik Syamsu pengalaman beliau sepanjang dalam bidang sculpture ini, dan Encik Syamsu memberitahu sepanjang dia membuat arca untuk lahirkan setiap satu arca itu ada banyak perbezaan yang dia dapat rasa. Contohnya menghadapi masalah dalam membuat arca, medium yang dipakai Encik Syamsu juga berbeza untuk setiap arca yang dibuat. Contohnya beliau menggunakan brick ataupun dipanggil batu bata dan memakai benda yang telah di-recycle. Bukan itu sahaja, cuaca juga menjadi salah satu faktor dalam masalah untuk menghasilkan suatu arca itu. Dalam penghasilan arca seramik, ada banyak cabaran yang sentiasa akan dihadapi seperti arca pecah semasa dibakar ataupun bentuk saiz arca itu lebih besar atau lebih kecil. Namun, Encik Syamsu mengatakan itu bukanlah suatu cabaran bagi diri dia, namun ia adalah satu pengalaman kepada diri dia untuk menghasilkan setiap karya. Encik Syamsu juga ada mengatakan bahawa walaupun dia dah berada lama di dalam industri seramik ini, beliau masih menghadapi beberapa masalah teknikal semasa pembuatan arca. Pandangan dan pendapat tentang arca seramik beliau juga telah ditanyakan oleh kami. Encik Syamsu memberitahu kami bahawa sebagai seorang yang profesional di dalam arca seramik ini, beliau tidak menggunakan bahan lain selain daripada tanah liat ini kerana banyak kelebihan tanah liat ini, antaranya ialah tanah liat yang lembut akan berubah menjadi keras jika dibakar. Seterusnya, buat kali kedua pembakaran arca,
arca tersebut akan diglaze dahulu dan kemudiannya arca tersebut akan berubah menjadi sifat seramik. Contohnya seperti pinggan, mangkuk dan cawan. Bila menggunakan tanah liat sebagai medium, setelah dibentuk, dibakar, ia akan menjadi sesuatu yang cantik dengan pelbagai warna. Walaupun melalui proses yang agak panjang, ia tetap menghasilkan produk yang cantik dan yang boleh diguna pakai. Juga boleh dijadikan sebagai hiasan. Tetapi kelemahan dia adalah mudah pecah jika tidak dijaga dengan betul. Kami juga ada menanyakan Encik Syamsu tentang arca beliau sendiri. Arca yang dia tanya adalah Nur Series. Bahan yang digunakan untuk berarca itu menggunakan porselin juga daripada eksperimen bahan iaitu span yang dicampurkan dengan porselin dan dibentuk. Nur Series bermaksud cahaya kerana Encik Syamsu meletakkan cahaya lampu di dalam arca tersebut yang memberi efek cahaya menjadikan ia nampak seperti batu karang dan juga bunga. Arca tersebut dinamakan Nur kerana ia telus cahaya. Itu adalah kelebihan arca tersebut dan bentuk arca tersebut kelihatan cantik dan dengan cahaya itu mengindahkan lagi bentuk arca tersebut. Dengan ini sudah tamatlah pembentangan kami dan apa yang telah kami temu bual bersama Encik Syamsu Muhammad. Semoga dengan pembentangan kami ini dapat memberi ilmu kepada orang lain juga. Sekian, terima kasih.